لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله ثم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد رب اشرح لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا atau kabshan akrana ومن راها إلى الساعة الرابعة فكأنما قرب أهدى دجاجة ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikr rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa pergi ke masjid ini pada hari Jumaat kerana sembahyang Jumaat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor unta besar. Ya, macam pahala kita dapat pahala korban seekor unta. Lembu dah besar, unta lagi besar pahala. Dan barang siapa pergi pada saat yang kedua, maka seolah dia menyembelih korban seekor lembu. Pahala dia lah. Yang pula besok korban, anak dah pergi awal saya dapat lembu. Wah. Ini sebab pahala dia. Ya. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia menyembelih seekor kambing biri-biri yang bertanduk. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, maka seolah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang keenam, seolah-olah ia memberi hadiah sebiji telur. 6 dia. Maka apabila keluar imam akan membaca khutbah, maka dilipat akan segala suratan. Ya, suratan itu dilipat, tak ada lagi tulisan dah. Dan diangkat akan segala kalam. Ya, tidak ditulis lagi mana. Dan ketika itu berhimpunlah segala malaikat yang menyurat akan amal manusia itu dekat dengan mimbar. Ya, 3 khatib khutbah tu malaikat ada kat itu. Yang nampak lah. Padahal mereka mendengar akan zikir, ini mendengar akan khutbah. Jadi khutbah disampaikan oleh khatib atau mimbar tu didengar oleh para malaikat. Malaikat yang di situ duduk dengar. Dan barang siapa datang kemudian daripada demikian itu, maka hanya senya datang ia mendapat sembahyang jua, tiada bagi fadilah suatu. Fadilah maknanya datang awal dapat. Ada kelebihan sabit dengan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Inilah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Habis. Dan pada setengah riwayat hadis yang sahih pula, wa fir rabi'a dajajatan wa fil khamisa uspuran wa fis sadisah baydatan. Barang siapa pergi ke masjid kerana sembahyang Jumaat pada saat yang keempat tadi tu. Sini ada riwayat lain sikit. Tapi lebih kurang lah. Maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam. Dan siapa pergi ke masjid pada yang kelima seolah memberi hadiah seekor burung uspur. Ya, burung ciak. Burung ciak, bukan burung cak tu. Kalau burung ciak tu burung pipi kenting, main ciak-ciak. Dan barang siapa pergi saat yang keenam seolah ia memberi ya itulah sebiji telur mana ya. Dan pada setengah riwayat hadis yang sahih juga, wa fir rabi'ah
battatan, wa fil khamisa dajajatan, wa fis sadisah baidatan. Walasi semua ada 6. 6 makna pembagian masa. Barang siapa pergi pada saat keempat, maka seolah ia memberi hadiah seekor itik. Siapa yang pergi saat kelima, seolah dia memberi hadiah seekor ayam. Ya, itik dulu, baru tu ayam. Lepas itik, orang kalau jumpa itik dengan ayam, orang tak makan ayam, orang makan itik. Itik sedap kan. Pada besar sikit, besar pun besar sikit. Dan barang siapa pergi saat yang ke-6, seolah-olah memberi hadiah sebiji telur atau pahala. Semua ada hadis yang sahih. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, wasa'atul ula, ni bila? Saat yang pertama, dia kata saat kedua ketiga ni nak bagikan. Ila tulu'i syams, wasaniyatu ila irtifa'iha, wasalisatu ila imbisatiha hina tarmudal kal aqdam, warabi'ah misata ba'da duha a'la ila zawal. Ya, wa fadluha qalilun wa waqtu zawal ya haqqus salah wala fadla fihi. Dan saat yang pertama itu daripada terbit fajar sadiq hingga terbit matahari. Ya, terbit fajar sadiq sampai terbit matahari. Pada masuk subuh sampailah terbit matahari. Itu dipanggil saat pertama. Dia cakap pada saat pertama, dia dulu pergi sembahyang subuh, jangan balik. Daripada saat itu sampai Jumaat kan. Pada ilat dia besar dia apa. Dan saat kedua daripada terbit pukul 7 tu hingga naik matahari. Ya, sehingga matahari naik. Dan saat ketiga hingga terhampir matahari ketika berasa panas pada tapak kaki dia. Ya, lebih kurang waktu 2 ke 10. Saat keempat hingga waktu duha. Saat kelima kemudian daripada waktu duha yang tinggi, maknanya dekat nak zuhur, sampai kepada gelincir matahari. Dan fadilatnya dah sedikitlah. Dan waktu gelincir matahari masuk je waktu Jumaat tu, iaitulah hak bagi sembahyang, tiada fadilat. Dia masuk ayat tu habis. Itu bukan hak kelebihan, itu namanya hak kewajipan. Ya. Dan adab yang kelima sahajianya bahawa jangan ia melangkah akan bau orang pada ketika ia masuk ke masjid. Nak duduk saf awal pergi datang awal, ni datang pukul 12 nak duduk saf awal. Habis bau orang ni hilak langkah ni, itu haram. Izak, menyakiti orang kan. Kerana demikian itu sangat makruh dan dipilih oleh kebanyakan ulama bahawa melangkah bau itu haram. Ya, kerana sabda Rasulullah SAW, man tahatta riqaban nas yaumal qiyamah ittakhaza jisran ila jahannam. Barang siapa melangkah bau manusia pada hari Jumaat, nasaya ia akan menjadikan dia maknanya titi kepada neraka jahannam. Bila diinzar bi amaran dengan neraka, mana dosa lah, dosa besar, dosa oleh. Ini bakal langgar di kedah orang kan, marah orang. Nak buat seawal datang lawan. Dari setengah pula seawal tak duduk. Ada datuk-datuk nenek-nenek ni duduk. Bukan masjid apa dia punya. Nak datang awal, kau datang awal kan. Siapa datang awal tu hak dia. Kita boleh nak alihkan orang sana ni. Orang datang. Wah, macam masjid dia bunyi pula. Siapa datang awal, dia lebih mustahak di depan. Tetapi tiada makruh bagi imam. Imam dia kecualikan baca khutbah. Dia seorang, dia sunat datang lewat. Dia terbalik. Sebab apa? Bila dia datang, dia dinanti-nantikan, maka khutbah dia awqa' bin nafs, lebih jatuh dalam hati manusia. Imam itu biasa penceramah yang hebat-hebat letak nombor belakang tadi kan. Jamaah kampung, dua biar tempat, kemudian barulah jemputan di belakang.
Sebab kalau jemputan main selama dulu, orang naik sama orang dia balik. Ada satu orang tunggu dia. Dia ada hebat. Jadi kalau Tok Khatib nak baca kutubah, dia datang awal, berbual pula kat belakang, gurau, lepas tu baca kutubah, tawau je. Orang dengar pun tawau je. Ini tak, di tengah dinanti, wah dia pun naik, terus baca kutubah. Itu lagi cepat menyentuh hati manusia. Ya. Tapi tiada makruh bagi imam itu jika tiada sampai ia kepada mihrab, melainkan dengan melangkah bau manusia. Dia nak pergi ke depan, kan? Jadi terpaksa langkah lah, tak boleh nak pergi baca kutubah. Itu kalau masjid yang tak ada pintu setengah ada meter, dia buat pintu depan. Pintu khas, imam masuk ke depan senang. Di pondok. Jika ada pada saf di hadapan itu lapang, tiada ada orang menutup akan dia sekira-kira tiada satu saf ke hadapan atau dua saf. Tapi jika ada tempat yang lapang sekira-kira sampai padanya, jangan tiada melangkah akan manusia, maka yang aula kepadanya pada imam atau khatib, jangan dia melangkah bau manusia. Demikianlah tiada makruh melangkah akan orang duduk di pintu masjid, padahal ada di dalam masjid itu lapang, tempat yang lapang. Ini patut halu. Depan tu kosong banyak, duduk tengah-tengah, bawa nak lalu. Ya. Sebab nak lalu, langkah aja tadi, terpadang dengan muka dia. Dia sebab siapa datang, penuh kan saat depan. Baru senang. Ini duduk tengah sana selerak. Dia orang nak pergi ke depan, dah payah. Duduk semayang pula situ, kan? Tak kena. Satu lagi tak dapat fadilat sutrah. Bila kita datang ke depan, dinding tu ada sutrah semayang. Ya. Jadi kita orang dah penuh, kita pandang belakang pula. Ada orang depan kita, sutrah kita. Adab yang keenam, lalu pada hadapan orang semayang padahal ada di hadapan orang semayang itu tiang atau diwal mana dinding atau demikian barang sebagainya lah. Ya. Lepas tu kita nak semayang, sunat ada sutra penghadang. Tinggi dia paling kurang dua sulus sain dan 2 sulus hasta. Kurang sekaki lah. Kemudian jarak tumit dia dengan sutra jangan lebih daripada 3 hasta. Cukup syarat tu, di tengah semayang haram kita lalu. Kita lalu lebih baik kamu berhenti 40 tahun Nabi kata. Ya, besar. Kalau tak ada dinding, tiang. Kalau tak ada tiang, tongkat. Kalau tongkat, letaklah beg ke apa. Kalau tak ada juga, sutra. Apalkan sejadah. Kalau tidak, dalam tengah padang pasir ke guris. Atau habis. Bila mereka ni ada tarak ni kita melintas, itu kesalahan besar. Tapi kalau dia sendiri buat silap, dia tak cari sutra. Masjid kosong, dia semayang tengah orang nak lalu dengan masjid. Dengan pintu itu, orang lalu pun tak ada apa. Ya, salah dia. Dia datang nak semayang sunat, cari tempat lapang, dia orang lain nak masuk boleh. Dia belok ni tak orang ramai penuh. Di depan kosong. Kalau terpaksa nak kena langkah dia pula. Itu silap dia lah. Sabda Rasulullah SAW, la an yakifa ahadukum arba'ina sanah khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Rawahul Bazzar. Sesungguhnya bahawa berdiri seorang kamu pada tempat, berdiri seorang duduk, dia berdiri tak bergerak-gerak 40 tahun lebih baik baginya daripada dia lalu di hadapan orang sembahyang. Itu besar. Ya, penguatan orang sembahyang. Jangan lalu melintas depan. Duduk kita 40 tahun takdir begitu pun lebih baik daripada kita melintas orang sedang sembahyang. Tapi jika tiada di hadapan orang sembahyang itu, maka itu makruh lalu pada hadapannya. Tetapi jika tiada sesuatu, tak ada sutra, dia pun tak mengalir ke dinding di hadapan orang sembahyang, maka iaitu makruh lalu pada hadapannya. Sebab lain ada, dia tak ada sutra tengah, kita lalu depan dia, itu makruh. Kecuali tak ada jalan lain, silap dia sendiri yang buat hal itu di sembahyang tengah-tengah, dan tempat lain ada. Itu lain cerita. Dan sunat bagi seorang yang sembahyang itu bahawa duduk ia dekat kepada tiang, ya, atau diwal dinding. Sekira-kira ni dhabit dia. Taswir dia. Antaranya dan antara kakinya 3 hasta atau kurang. Tapi kalau tak 3 hasta panjang jauh, itu tak jadi kesalahan orang tu, silap dia. Maka jikalau tiada mudah akan demikian itu, maka sunat ditaruh pada hadapannya sesuatu yang menegah akan orang lalu di hadapannya. Ya, taklah beg ke tongkat.
Jikalau tiada dapat demikian itu, maka dihamparkan tempat semayang, mana kain sejadah. Jadi, kalau lemah juga tak ada, maka diguris khat garisan pada hadapan dia. Itulah makna sutra tu dipandang berat oleh Rasulullah SAW. Dan sabda Rasulullah SAW, layas tu, ya Allah, la yastatir ahadukum fis salati walau bisahmin. Maknanya adakan penghadang pada ketika kamu semayang dengan suatu, jika dengan panah sekalipun. Tak ada lain, ambil anak panah cacak itu. Habis. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali, wal ustuwana wal haitu wal hatu wal musalli wal mafrush haddun lil musalli wa man ijtaza bihi wa yanbaghi an yadfa'ahu. Tiang, dinding, had, garisan tadi, dan kain sejadah atau tikar tempat semayang tu, yang terhampar itu, semuanya dipanggil had, mana sempadan bagi orang semayang. Jangan siapa lalu. Dan barang siapa melalui juga dah ada tu, maka segianya bagi orang itu baru menolak akan dia. Ya, kita semayang di sini ada sutra dah, cukup syarat. Dia nak lalu juga kita tahan. Tahan. Ya, ada kuat dia tolak. Tolak jatuh. Dia jatuh mati katak. Itu mati katak. Orang Melayu panggil mati katak. Mana apa tak ada. Dia tak boleh ambil bunuh balas, tak ada apa. Free je kan. Besar tu. Ya, orang setengah semayang tu besar. Dia melintas kat dia. Dia tolak itu jatuh. Qalu inna lillah tu. Jawab dia tak ada apa-apa balasan. Kosong ni. Besar. Ya, orang sedang menghadap Allah SWT tengah semayang kita bila dua apa. Dan adab yang ketujuh, sunat bahawa menutup akan saf yang pertama kerana fadilatnya itu amat besar. Seperti sabda Rasulullah SAW, man ghassala waqtasala wa bakara wa batakara wa dana minal imami wastama'a kana lahu zalika kafaratan lima bainal jum'atain wa ziyadata salasati ayyamin. Tambah lagi jadi 10 hari. Barang siapa membasuh kainnya, man ghassala, dan mandi hari Jumaat, dan pergi ia berpagi-pagi ke masjid yang paling afdal tadi, lepas main subuh turun jalannya. Ya. Terbit fajar tu saat pertama. Dan dekat ia dengan imam, mana dia pilih saf awal, termasuk dia. Maka mendengar akan khutbah Jumaat. Jawab dia nasai adalah baginya demikian itu kafara, penebus dosa. Besar ni. Menghapuskan bagi dosa yang antara Jumaat pertama hingga Jumaat yang kedua. Dan lebih lagi 3 hari. 10 hari lah. Jumaat 7. Penghapusan dalam dosa seminggu ni di antara amalan. Ya, di antara amalan. Kita datang awal Jumaat pertama tu. Kalau boleh lepas subuh tu jalan sendiri. Sampailah habis semayang. Dia punya dosa seminggu tu Tuhan ampun. Ya. Besar. Agak kita nak ampun kadang malas. Si ampun kadang-kadang tak khusyuk, sebut dengan lidah, hati tak jalan, macam-macam. Ini setengah itu yang tu buat jugalah kan, istighfar memang tugas kita dah tiap-tiap hari. Ini setengah daripada tambahan ziyadah, tambahan amal yang lain yang diberikan, ya, pengkhabaran oleh Rasulullah SAW. Allah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna larakadu rakdal ibil fi talabihin. Apa dia? Al-azan wasaful ula wasaful awal wal wudu ilal jum'ah. Hadis riwayat Abu Syekh wa nawi fi sahihain, dalam sahih dua saya ada Bukhari Muslim. 3 perkara jikalau mengetahui oleh manusia barang yang di dalamnya daripada beberapa pahala
ganjaran besar di akhirat. Dan saya melarikan dan mengajar mereka akan untanya. Dan saya dipecut kuda dia pergi cari kelebihan. Dengan lari yang pantas pula pada menuntut ia akan dia kelebihan. Apa dia? Pertama, pahala orang yang azan. Ya, orang azan ni pahala besar. Segala jamadat kainat yang dengar tu jadi saksi di akhirat. Dia memanggil manusia sujud kepada Allah Ta'ala. Allah. Dan keduanya pahala orang yang semayang pada sab pertama. Ya, rebut sab pertama. Itu kelebihan dia amat besar. Sebab kalau bertembung sab pertama dengan sutra, didahulukan sab pertama. Jadi semayang kita ada mihrab kan. Setengah dia tak ada mihrab, dia straight depan kan? Bila straight depan, imam ada sutra, makmum sab pertama tak ada. Sebab apa? Dah jauh. Dia jarak sutra 3 hasta. Ni tak ada mihrab, dia jauh sangat, sampai 6 hasta. Jadi luput. Itu perlu diingat orang siapa yang semayang kadang-kadang masjid, ya, dia tak jaga benda kan? Dia dapat banyak kapit kan, besar-besar, bentang ni kapit besar-besar, dah imam dah ke depan. Bila imam dah ke depan, tumit imam dengan tumit sab pertama dah lebih daripada 3 hasta. Jawab dia lufut fadilat jamaah. Peri-peri dia kena akal dengan syaitan. Penat kita nak jemaah, tapi tak belajar, tak faham syarat-syarat dia untuk dapat jemaah punya pahala. Dia mesti fadilat sab jangan lebih daripada 3 hasta. Tumit macam ni kan, ni tak lebih, ni orang dah sukat. Ya. Macam ni kan, pada mihrab, imam sini, ya, makmum boleh rapat situ. Tapi kalau tak ada mihrab, imam dah sini, dah terkeluar, makmum dah sab pertama dah jauh dengan dinding, maka luput sutra punya fadilat. Yang dapat sutra tu orang duduk belakang imam je. Sekarang duduk sab pertama, keadaan itu tak dapat fadilat sutra, ya, tapi dapat fadilat sab awal. Dengan duduk sab kedua, sab kedua tak dapat fadilat sab awal, tapi dapat fadilat sutra. Apa fadilat sutra? Sab pertama tu sutra dia, ya, sab pertama tu orang sab pertama tu sutra dia. Mana nak pilih itu? Kalau itu pilih sab awal, ya, sebab awal lebih besar daripada maknanya sutra. Fadilat sutra dengan fadilat sab awal, didahulukan fadilat sab awal. Kalau silap faham kan, ambil fadilat sutra, depan tak ada semua berebut dengan sab kedua. Jadi sab pertama tak ada kan. Kan? Jadi maknanya sab awal tu lebih utama. Tetapi tiada makruh bagi imam jika tiada sampai kepada mihrab melainkan melangkahkan manusia. Demikian lagi tiada makruh bagi makmum melangkah bahu manusia itu jika ia pada sab yang hadapan tu lapang. Lapang tu ada kan? Dia pergi langkah apa? Tak boleh. Itu salah dia. Dia kalau langkah yang marah lah. Dia sendiri cuai, tak penuh sab depan. Tapi jika ada tempat lapang sekira sampai padanya dengan tiada melangkah manusia, maka yang aula kepada jangan dilangkah lah. Kalau dilangkah pun tak berdosa sebab orang tu silap. Tapi kalau ada demikian lagi tiada makruh melangkah akan orang duduk pintu masjid yang bekerja ni, dia jaga. Orang sembahyang ke depan duduk tengah-tengah pintu duduk keluar. Kacau tu. Nak sembahyang pun terhalang. Padahal ada dalam masjid tempat lapang. Kalau dah sesak lain lah. Ini tempat lapang banyak, dia duduk tengah-tengah. Tempat orang lalu lah. Tu kalau orang melintas pun tak ada hal. Buat silap dia. Tapi elok sebab elok, kalau boleh elak lah. Adab yang keenam, haram lalu pada hadapan orang semayang padahal ada hadapan semayang itu tiang atau diwal atau dinding, ya, atau barang sebagainya. Kerana sabda Rasulullah SAW. Tidak baca. Dah baca ni. Ada mana ke-8 8. Yang ke-8, bila keluar imam dan naik di atas mimbar, ya, dan duduk ia, maka haram bagi orang yang hadir dalam masjid itu mengerjakan sembahyang lagi. Tiada sah. Ada ke ni? Dia datang awal kan, kosong masjid,
Bila orang semayang sunat qabliyah Jumaat, dia tak semayang, dia duduk. Bila imam naik atas mimbar, dia pun usalli. Itu hukum dia haram. Ya, sebab dia berpaling daripada mendengar khutbah khatib. Hukum dia haram, lagi tidak sah. Di dalam fiqh kita ada double tu. Satu haram serta tak sah. Satu lagi haram tapi sah. Ada beza. Kalau tanya haram, kita tanya sah tak? Kalau kata haram, kau tanya sah tak sah? Tak, dia ada dua lapis hukum itu. Mana kata haram tapi sah? Contohnya orang yang berniaga pada ketika hari Jumaat. Ketika orang nak sembahyang Jumaat. Azan dah tu nak sembahyang dah. Dia tak tinggal berniaga. Sedangkan dia min ahli Jumaat. Dia hari Jumaat. Dia orang mustautin. Kalau perempuan tak boleh. Perempuan itu bukan hari Jumaat. Ya? Dia hari Jumaat. Rumah pula dekat masjid. Kan? Orang nak sembahyang dah. Dia berniaga tebu. Rupa dia pun macam tebu. Maka ketika itu apa hukum dia berniaga sampai tak pergi sembahyang tu haram perniagaan dia tu. Tapi sah tak? Sah. Ya, perniagaan tu ada akad jual beli sah, tapi perbuatan dia berniaga tu haram. Jadi ada makna dalam fiqh kita benda haram tapi sah. Tapi yang sini haram lagi tak sah, double. Apa dia? Iaitulah imam naik atas mimbar, dia pun usalli sembahyang sunat. Padahal dia orang apa? Lama dah awal pukul 11 dah sampai ni. Saja tak sembahyang. Imam naik dia pun atas mimbar baru dia sembahyang sunat. Haram hukum dia, kita tak sah. Kecuali orang datang lewat. Orang datang lewat kan tidak lewat apa kerja atau tak tidur ke apa semua kan, dia datang lewat. Datang masuk je masjid, imam sedang baca khutbah khatib. Jawab dia boleh sembahyang sunat tapi sembahyang dengan ringan. Jangan baca panjang-panjang. Ya, 2 rakaat je. Maka 2 rakaat dia boleh cantum. Usalli sunatan qabla Jumaat ma'a tahiyatul masjid. Atau usalli sunatan tahiyatul masjid ma'a qabla Jumaat. Saja sembahyang sunat tahiyatul masjid serta sunat qabla Jumaat. Boleh. Jadi haram lagi tidak sah sembahyang dia itu. Adapun orang yang baru masuk ke dalam masjid, dia datang lewat. Datang imam tengah baca khutbah. Maka sunat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, iaitu yang lebih aula, ya, terlebih aula. Sembahyang tahiyatul masjid ke sembahyang sunat qabliyah. Sini dikata tahiyatul masjid aula. Atau disertakan dengan 2 rakaat sembahyang sunat yang dahulu daripada sembahyang Jumaat sunat qabliyah, boleh juga. Usalli sunatan tahiyatul masjid ma'a qabliyah Jumaat. Saja sembahyang sunat tahiyatul masjid serta qabliyah Jumaat, boleh. Atau 2 rakaat qada subuh. Oh, pertanyaan subuh ni. Subuh tadi subuh gajah, babas. Ya, memang tak sadar betul. Ya. Maka wajib dia kena qada. Atau disadar dia tak sembahyang, pun wajib qada. Sebab sembahyang fardu 5 waktu, kalau ditinggalkan wajib qada. Satu hukum. Yang kedua, wajib segera ke atau boleh tangguh, atau ada hukum lain pula. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, saja dia ngombang dia tak sembahyang, maka habis dia waktu zuhur, katakan masuk je asar, wajib dia qada segera zuhur tadi. Ya, sebab dia cuai, saja tak sembahyang. Kalau dia tak qada 2 jam boleh qada, 2 jam dosa dia berjalan. Ya, setiap saat dosa itu berjalan. Itu kalau dia tinggal dengan tak ada uzur, saja-saja. Ya. Kalau dia tertinggal dengan uzur, tertidur satu, dua dia uzur dia, terlupa satu. Memang terlupa betul. Kan? Dia biasa contohnya sembahyang maghrib, duduk masjid sampai isyak. Masuk isyak dia sembahyang awal waktu. Tiba-tiba hari itu kawan dia pula datang. Kan? Dia berbual lepas sembahyang maghrib sampai pukul 10. Dia tak perasan, ya. Isyak dah pukul 10 dah. Kawan tu balik, Waalaikumsalam, dia bom tidur. Pukul 10 pagi besok ketika ingat, malam tadi tak sembahyang isyak rupanya. Ketika diingat tu, wajib dia qada sembahyang isyak. Wajib, sebab dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lebih wajib dibayar. Cuma sunat disegerakan. Ketika diingat tu boleh sembahyang qada. Qada akan sembahyang isyak contohnya. Kalau dia qada awal lebih baik. Tapi boleh dia kena lepas zuhur kan qada lah. Boleh juga, tak apa. Sebab dia tinggal tadi bukan dengan dengan uzur, malah terlupa. Kalau dia tinggal sengaja, saja malas dia je, itu wajib segera. Itu beza dia. Soal qada tetap wajib qada. Sebab kaedah kita hadis dainullah ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Tapi kalau dia datang lewat ni, imam tengah baca khutbah,
Dia boleh sembahyang sunat tapi wajib disimpankan. Apa disimpan? Diringkaskan. Ya. Jadi baca surah Baqarah pula kan. Atau imam dah baca kutubah dah habis sembahyang tak habis-habis. Ambil ringkas je lah. Sembahyang 2 rakaat atas yang sekurang-kurang sekadar memada je. Ya sekadar sah dah. Maksudnya mengerjakan yang wajib-wajib saja dalam sembahyang tu. Tak payah ambil banyak sunat, tak payah. Ambil yang wajib. Habis. Dan makruh bagi orang yang hadir pada ketika itu yang berkata-kata melainkan masyhur dengan menjawab azan. Ni kalau dengar azan kan jangan bercakap, jawab. Maka sunat dan kata Imam Al-Faqihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah, ia nakal daripada Imam Ghazali juga. Dan Imam Haramain haram pada ketika itu berkata-kata atas orang yang 40 yang sah dengan mereka Jumaat. 40 orang jadi ahli Jumaat haram dia kata-kata. Tetapi yang muktamad pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i makruh jua berkata-kata. Dan sunat mendengar akan khutbah baca khatib dan dibaca oleh khatib. Yang jangan bimbang yang lain. Jangan main handphone lah bercakap. Melainkan jikalau ada ia tiada mendengar khutbah. Sembahyang tu masjid banyak 20,000 orang misalnya. Duduk belakang dah tak dengar dah khatib baca khutbah. Ataupun tiba-tiba kejutan mic rosak kan. Maka tiga itu sunat dia masyghul dengan membaca Quran, zikir dan selawat atas Rasulullah SAW. Dia pernah sekali sembahyang dulu sila kan. Dulu sila tu apa sembahyang Jumaat. Tiba-tiba tengah waktu buat blackout, pom, padam api. Kan? Suara pun tak dengar dah. Tok Guru senang ni. Segedik dia pop dia potong ni. Dia baca rukun ni kan. Alhamdulillah. Selawat baca tu dah siap. 2 minit dah siap tu. Ambil rukun ni. Sebab apa kalau cakap banyak pun orang tak dengar jauh. Kan? 5 rukun khutbah tu baca. Kejap je. Itu maknanya apa? Kita boleh ringkaskan situ. Jadi berkata tu hukum dia apa? Haram kata makruh. Jagalah kalau dikira kita jangan buat. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah. Ini jangan bimbang dengan yang lain. Melainkan jika ada ia jauh tak dengar barulah. Dia boleh baca Quran, zikir, selawat. Dia khatib pun nak suruh dengar biar tu betul kan. Kadang-kadang dia baca khutbah tahun 60-an dia baca. Dia makna dengar apa benda khutbah mengantuk kan. Itu pun satu hal juga. Dia baca khutbah dekat bandar. Kan? Tajuk dia menghijarkan bumi. Siapa nak tanam kat bandar rumah pelik nak tanam benda. Kan? Tak ada sesuai kadang. Ni pun khatib bebal ni. Nak baca kau tengoklah tempat. Khatib yang baca khutbah ni peranan dia besar. Dia nak suntik tu. Dia kena round apa isu semasa tempatan. Apa isu global. Baru dia suntik dengan ayat Quran hadis Nabi. Dalam khutbah baru dah kena tempat kan. Isu apa yang telah bangkit. Quran menyelesaikan semua masalah kan. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Quran tibyanan, penyelesaian, menyatakan semua masalah, menjadi petunjuk dan hudan, yang menjadi hidayat, petunjuk. Gunalah Quran tu kita punya sumber terbesar. Cari apa sakit, bagi ubat. Ini orang sakit gengsi dia bagi Panadol. Kan? Soalan berat, dia baca sama orang mendengar mengantuk. Kadang-kadang jangan salahkan orang mengantuk juga. Sebab apa? Khutbah tak ada power. Dia cas tak kena ubat. Kan? Dia berkhutbah. Banyak kawan ini membaca khutbah. Ambil khutbah baca. Pernah tu masjid, khutbah dia tertinggal kat rumah. Dia kata, oh tertinggal rumah ni. Kita sembahyang zuhur je lah. La ilaha illallah punya. Ya, kata bodoh ni marah pula. Paling tidak pun kau bacalah rukun khutbah tu. Kau tukar sembahyang zuhur apa? Kan? Dan adab yang ke-9, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca suratul Fatihah 7 kali. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 7 kali. Dan qul a'udzu bil falaq 7 kali. Dan qul a'udzu bin nas 7 kali. Dahulu daripada ia berkata-kata. Ya, setengah kitab dia kata jangan bergerak. Jangan ubah kedudukan. Duduk tahi akhir lah. Itu baca. Kalau dia baca banyak kemurahan rezeki dia dan sebagainya lah. Banyak kebaikan dapat. Ya. Tapi kalau pegawai kerajaan ke ataupun
orang yang ada kerja yang bergaji. Sedangkan kalau dibaca ni kan menyebabkan apa? Masa dah tercuri. Maka haram dia buat. Sebab dia ikat janji dengan orang ni bayar gaji, dia kena tahu tugas dia. Kadang-kadang dia tak faham juga. Fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Kan? Okey kata mana pergi Jumaat lama tak balik-balik ni. Anak zikir rasa dia kata. Anak baca ni hari tu kan. Jaga tu. Benda ni sunat. Sedangkan tadi jalan amanah hukum dia wajib. Ya, keutamaan wajib dengan sunat maka didulukan. Kalau tak ada mana benda wajib yang lain, memang digalakkan kita baca tu. Ya. Kelebihan dia banyak. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, faqad urwiya an ba'dis salaf anna man fa'alahu usima minal jum'ah ila jum'ah wa kana khirzan lahu minasy syaitani. Maka sungguhnya telah diriwayatkan daripada setengah ulama yang dahulu-dahulu bahawa sembarang siapa mengerjakan demikian, dibaca tadi kan lepas daripada salam Jumaat, sembahyang Jumaat di salam tu dibaca qul huwallahu 7 kali, Fatihah 7 kali, qul huwallahu 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu binanas 7 kali. Dahulu daripada berubah kedudukan dia. Maka kelebihan dia pun nasai dipelihara daripada segala kejahatan. InsyaAllah kita kena bala musibah tak nak elak. Dan daripada berbahaya daripada Jumaat pertama hingga Jumaat yang kedua, mana seminggu. Dan adalah memeliharakan ia baginya daripada syaitan. Ya. Perangkap dengan tipu daya syaitan. Atau kelebihan dia. Dan sunat pula membaca kemudian daripada sembahyang Jumaat. Ya. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalik fadlika amman siwak. Jadi baca sunat. Dia dibaca doa ini 3 kali. Ya, Allahumma ya ghani ya hamid. Wahai Allah Subhanahu taala yang maha kaya wa terpuji, yang memudahkan dan mengembalikan semua hamba, dialah maha masih penyayang yang bersifat dengan pemurah. Minta apa? Kita minta dah puji Tuhan, baru minta aghnini bihalalik an haram. Minta Tuhan kayakan kita dengan rezeki yang halal, ya, dan terjauh daripada rezeki yang haram. Ya, dengan fadlika, dengan kelebihan Allah Taala tadi daripada segala yang lain. Itu maknanya daripada apa disunat dibaca. Dan doa biasa pun sunat baca, ya. Saya kira dibaca 3 kali. Dan satu lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala yang nakal daripada setengah ulama yang dahulu. Man dawama ala hadza du'a. Ya, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubli ya mu'id sampai akhir. Dawama maknanya dia mengekalkan. Jawab dia aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, saya telah kekalkan membaca doa siapa kekalkan, dan saya mengkayakan akan dia oleh Allah Taala daripada makhluk. Mana dia di orang yang kaya hati dia, dan begitu juga kaya pada ikutlah Allah Taala bagi nak kaya luar umur dia, tapi kaya paling besar kaya hati dia tidak berhajat kepada selain Allah Taala. Ataupun kaya rezeki luar semua Tuhan boleh bagi, dan memberi rezeki pula akan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan dan tiada diusai. Akad rezeki yang tak ada masuk dalam kepala dia. Kita bekerja apa semua dah set gaji sebulan berapa kan, ini tak ada, yang tak masuk sap datang datang rezeki sudut ni, datang dari sudut itu, penjuru ni, pelusuk ni ada kan. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh buat apa dia nak, kita amalkan dengan ikhlas insya-Allah. Habis. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ala u'allimuka kalimatin ila akhirah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.